الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17 baris yang ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka memperbuatlah ia seseorang yang sembahyang berbaring atas belakang dengan rokoknya dan sujudnya qada kuasa, dan jika tiada kuasa rokok sujud, maka mengisyarat ia seseorang bagi keduanya dengan kepalanya, dan jika lemah ia seseorang daripada mengisyaratkan bagi rokok dan sujud dengan kepala, maka isyarat bagi rokok dan sujud dengan kelopak matanya. Jadi orang yang sembahyang melentang atas belakang, berdiri lemah main duduk, lemah sembahyang mengiring, lemah daripada mengiring sembahyang melentang atas belakang, dengan bahawa muka kedua tapak kaki dihulurkan kepada qiblah. Itu dia sembahyang melentang atas belakang menghadap qiblah. Kemudian yang kita bicara minggu lepas, sembahyang berdiri dada qiblah kira pada dada, duduk qiblah kira pada dada, masa rokok qiblah kira kepada tubuh, masa sujud kiblah kira kepada tubuh. Kemudian sembahyang mengiring kiblah kira pada dada, mengiring macam mayat dalam kubur. Jadi kiblah solat mengiring kira di dada. Adapun solat melentang atas belakang, dada sama, muka sama ke langit, bukan ke kiblah. Maka wajib dibubuh pelapik, lapik di bawah kepala umpama bantal supaya muka menghadap kiblah. Itu hukumnya adalah wajib. Adapun kalau macam katil hospital, dan katil hospital tu orang belilah. Biasanya kalau ada orang uzur, dia beli katil hospital. Yang mana katil hospital tu boleh boleh pusing supaya naik ke atas sedikit, maka wajib kena pusing. Kemudian dada kiblah kira di dada, bukan di muka. Kiblah kira di dada macam sembahyang berdiri, duduk dan mengiring. Jadi melentang dengan bahawa katil tu dipusing, terangkat sedikit, kiblah ke di dada. Angkat sikit je, bukan angkat sampai ke congek katil, bukan. Angkat sedikit saja. Tapi kalau katil tu umpama katil kayu,
memang tak boleh nak angkat tubuh, maka dadanya ke langit, maka wajib bubuh bantal bawah kepala. Jadi qiblah bukan kira di dada, qiblah kira di muka. Kita biasa qiblah kira di dada, muka menghadap qiblah sunat. Berpaling ke kanan ke kiri tak membatalkan sembahyang, sebab kiblah ke di dada. Adapun sembahyang melentang atas belakang katil kayu biasa, maka dadanya ke langit, bukan ke kiblah, ke langit, sebab dia melentang atas belakang. Jadi bubuh bantal, maka kiblah ke di muka. Apabila kiblah duduk di muka, bukan lagi kiblah duduk di dada, maka muka tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri. Kalau muka berpaling ke kanan ke kiri, bererti sudah berpaling daripada kiblah, maka sembahyangnya batal. Sehingga kan tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri ni, termasuklah ketika memberi salam. Kita memberi salam, salam pertama rukun. Berpaling tu sunat hai'ah. Pada ni berpaling tu sunat hai'ah. Tapi kalau kiblah tu duduk di muka, bukan di dada, ketika memberi salam tu tidak boleh berpaling muka ke kanan ke kiri. Sebaliknya muka terus ke hadapan, cuma lidah sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena duduk gitu. Mana muka straight ke kiblah. Sebab masa tu kiblah kira di muka, bukan kira di dada. Kemudian balik kepada sembahyang melentang atas belakang ni, rokok sujud macam mana? Jadi dia kena rokok sujud sekadar kuasa dia. Kalau boleh, bangun kepada duduk sekejap untuk rokok ketika solat duduk dan sujud atas lantai. Kebiasaannya memang orang sembahyang melentang atas belakang tak boleh nak bangun kepada duduk dah. Orang sembahyang melentang atas belakang ni orang yang sangat letih dah, orang yang sangat lesu dah. Hak sembahyang melentang atas belakang, maka tak boleh bangun. Maka untuk rokok sujud isyarat dengan kepala. Maka jika tiada kuasa memperbuatkan rokok sujud ni, maka mengisyarat ia bagi keduanya, bagi rokok dan sujud, dengan kepalanya. Melentang atas belakang, bubuh bantal, kemudian masa rokok angkat kepala daripada bantal, iktidal, letak kepala kembali atas bantal. Sujud yang pertama, angkat kepala daripada bantal, duduk antara dua sujud, kepala diletakkan kembali atas bantal. Kemudian untuk sujud yang kedua, angkat kepala daripada bantal. Dan wajib dilebihkan angkat untuk sujud daripada angkat untuk rokok jikalau kuasa. Boleh angkat sedikit saja kepada bantal untuk rokok, boleh angkat sedikit saja kepada bantal untuk sujud, maka tak boleh nak bezakan, tak apa. Jikalau kuasa. Kepala tak boleh nak angkat dah, lesu dah. Dan jika lemah ia seseorang yang semayang bertelentang atas belakang ni, daripada isyarat rokok sujud dengan kepala, maka dengan kelopak mata, maka mengisyarat ia bagi rokok dan sujud dengan kelopak mata. Jadi kalau kepala tak boleh angkat daripada bantal, masa baca Fatihah surah mata celek, rokok Allahu Akbar pejam mata, iktidal sami Allahu liman hamidah buka mata. Sujud pertama Allahu Akbar pejam mata, duduk atau sujud Allahu Akbar buka mata, sujud yang kedua Allahu Akbar pejam mata. Itu isyarat dengan mata. Kemudian berkaitan dengan isyarat ni, isyarat untuk rokok dan sujud ni bukan hanya berlaku pada sembahyang melentang atas belakang. Boleh berlaku isyarat ni ketika sembahyang berdiri, ketika sembahyang duduk, ketika sembahyang mengiring. Dia rokok sujud ni dengan badan.
Rokok tunduk ke hadapan dengan badan, sujud tunduk ke hadapan dengan badan kena bumi 7 anggota. Tiba-tiba dia tak kuasa nak rokok macam biasa, dia tak boleh nak sujud macam biasa hak dengan tubuh ni, maka dia kena isyarat dengan tubuh setakat yang boleh. Asalnya rokok kan dengan tubuh kan, sujud pun dengan tubuh, tak boleh nak tunduk gitu, maka wajib isyarat dengan tubuh setakat mana yang boleh buat, walaupun jauh lagi lah dengan rokok hak asal tu. Jadi apabila tak mampu rokok sujud ni, walaupun sembahyang berdiri, yang saya sebut minggu lepasnya, orang yang melakukan pembedahan mata, orang yang melakukan pembedahan mata, dia tak boleh nak tunduk ke hadapan. Ada ni, dia tunduk ke hadapan, boleh tunduk sikit je, tunduk sikit dengan tubuh. Nak rokok betul-benar tak boleh, nak sujud betul-benar tak boleh. Semayang berdiri gagah orang bedah mata ni. Jadi nak rokok macam biasa tak boleh, maka dia wajib kena isyarat dengan tubuh mula-mula. Tu macam mana? Tunduk ke hadapan sedikit setakat mana boleh, tubuh pun tak boleh bergerak, barulah berpindah kepada kepala, tunduk kepala setakat boleh untuk rokok. Iktidal, angkat kepala kembali dengan isyarat dengan tubuh dahulu, baru isyarat dengan kepala. Kepala pun tak boleh gerak dah, sebab bubuh ni, bubuh penahan bawah tengkok ni, di tulang tengkok dia cedera, dia bun di sini, tak boleh nak tunduk. Maka untuk rokok sujud dengan badan pun tak boleh, sebab dengan badan mula-mula, dengan badan tak boleh, dengan kepala tak boleh, barulah rokok sujud isyarat dengan mata. Ada ni. Tapi nak cerita, rokok sujud isyarat ni bukan hanya semayang melentang atas belakang, boleh berlaku ketika semayang berdiri, boleh berlaku ketika semayang duduk. Tapi isyarat yang pertama untuk rokok dan sujud adalah dengan badan, bukan dengan kepala. Tunduk badan ke hadapan setakat yang boleh. Kalau badan tak boleh gerakkan kerana cedera tulang belakang, barulah pergi kepada isyarat dengan kepala. Pada ni, kepala tak boleh gerakkan, contoh tadi bodi tengkok, barulah isyarat dengan mata, walaupun di semayang berdiri. Dia semayang berdiri gagah, tapi tulang belakang dia bermasalah, tengkok dia bermasalah. Jadi mana dia macam apa? Macam macam robot. Kakek lagi ni. Jalan boleh, tapi mana gitu lah. Berdiri boleh. Maka dia wajib solat berdiri, sebab dia kuasa berdiri. Tapi tulang belakang dia tak boleh gerakkan sebab cedera, tengkok dia cedera, tapi berdiri boleh. Contoh. Sekarang ni jangan, orang sekarang ni penyakit dia pelik-pelik. Ada penyakit pelik-pelik, macam-macam penyakit je. Jadi dia berdiri boleh, maka dia wajib solat berdiri. Untuk rokok, asalnya rokok dengan tubuh tak boleh. Tubuh tak boleh tunduk ke hadapan. Tak boleh nak rokok macam biasa. Tubuh tunduk ke hadapan, tak boleh. Tubuh dia kerah, tak boleh tunduk ke hadapan. Lepas tu nak rokok, tunduk kepala pun tak boleh ni, bawah tengkok ni tak boleh juga. Nak rokok betul-benar macam biasa memang tak boleh lah. Tunduk dengan tubuh lah sikit. Untuk rokok tak boleh juga. Kalau tak boleh tunduk dengan tubuh untuk rokok, tunduk dengan kepala. Kepala tak boleh sebab tulang tengkok dia cedera. Lepas tu macam mana? Allahu Akbar, pejam mata. Sami Allahu liman hamidah, buka mata, walaupun solat berdiri. Dia gitu. Ada ni. Jadi isyarat untuk rokok dan sujud ni dengan tubuh, dengan kepala, dengan mata boleh berlaku, termasuk ketika solat berdiri. Solat duduk pun boleh berlaku. Solat mengi, solat melentang pun. Ni sama telah lah solat melentang ni yang kita bicara sekarang. Dia hukum-hukum ni kena ingat molek lah. Makna dia boleh berdiri, dia wajib berdiri. Okey lah. Untuk rokok, kalau kata tulang tengkok dia bermasalah,
tulang belakang dia okey. Tunduk dengan tubuh. Boleh ke? Setakat mana boleh? Tak boleh banyak sangat sakit tengkok. Buat setakat ke hadapan. Tak boleh. Walaupun yang tulang belakang tak cedera, tengkok cedera. Gerak tulang belakang, tengkok sakit. Tak segak tulang belakang. Tak segak tubuh. Gerak kepala tak boleh juga. Maka isyarat dengan mata untuk rokok dan untuk sujud. Faham? Tapi sini ketika bicara isyarat rokok dan sujud ni, ketika semayang bertelentang atas belakang. Ketika semayang bertelentang atas belakang. Walahal isyarat untuk rokok dan sujud berlaku pada sembahyang berdiri, pada sembahyang duduk dan juga pada sembahyang mengiring atas lambung. Dia mengiring atas lambung, atas sisi dia mengiring. Selesai baca Fatihah, dia isyarat dengan tubuh. Kalau tubuh tu gagah, tunduk dengan tubuh, bukan tunduk kepala, bukan gerak kepala. Dia sembahyang macam ayat dalam kubur ni kan, Allahu Akbar, ada gerakkan tubuh kalau boleh. Sami Allahu liman hamidah, dia betulkan tubuh. Sujud yang pertama, Allahu Akbar, dia kena lebihkan tubuh lebih banyak daripada rokok tadi kalau boleh. Kalau boleh, kena bezakan antara isyarat kepada rokok dan sujud dengan baru sujud mesti lebih banyak daripada isyarat kepada rokok. Dah tubuh boleh gerak sikit je. Untuk rokok sujud pun boleh setakat tu saja. Tak apalah, setakat tu lah. Ada ni. Dia sebenarnya mengiring. Tubuh tak boleh gerak. Barulah tunduk dengan kepala. Untuk rokok, iktidal, betulkan kepala, sujud 2 kali dengan tundukkan kepala, dan kena lebih perbanyakkan tunduk kepala daripada rokok jika kuasa. Dia sebenarnya mengiring atas lambung sisi ni. Tubuh tak boleh gerak, kepala tak boleh gerak untuk rokok dan sujud, maka diisyarat dengan mata. Faham? Kemudian hak tadi yang wajib dibezakan untuk rokok dan sujud hanya ketika isyarat dengan badan dan ketika isyarat dengan kepala. Adapun ketika isyarat dengan mata, untuk rokok pejam rapat, untuk sujud pejam rapat, untuk rokok pun pejam rapat, tak ada beza. Isyarat dengan mata kepada rokok dan kepada sujud tak ada beza. Isyarat dengan tubuh, isyarat dengan kepala, wajib dilebihkan isyarat pada sujud nak banding dengan isyarat pada rokok jika kuasa. Kalau sama pun samalah. Gerakkan tubuh, gerakkan kepala, sama je, sedikit saja. Untuk rokok setakat tu, untuk sujud nak lebih tak boleh, setakat rokok je. Tak apa. Tapi hukum asalnya isyarat dengan badan dan kepala untuk rokok dan sujud wajib dilebihkan untuk sujud jika kuasa. Isyarat dengan mata, pejam mata, tidak ada beza antara pejam mata isyarat kepada rokok dengan pejam mata isyarat kepada sujud. Dan jika lemah ia seseorang daripada isyarat dengan kelopak mata, kelopak mata pun untuk pejam kepada rokok, iktidal buka balik, sujud pejam untuk sujud yang pertama pejam, duduk atau sujud buka mata balik, lemah juga. Macam mana nak lemah ni? Dan nanti dulu lemah macam mana lemah? Mata tak boleh akak tau. Tu ngatuk gitu tu. Tu tak boleh akak. Tak boleh akak mata tu. Nampak contoh pasal ngatuk. Allah lah. Ada tak benda nak ubah di mata ni? Allah dia punya kelopak mata tu kau, Allah lah. Tu mengatuk. Ya sungguh. Kalau mengatuk tak boleh akak kelopak mata. Allah dia duduk tu. Kau boleh nak carilah gapa-gapa buat menahang tau. Buat contoh saning tu apa macam contoh kau mengatuk
Jadi dia mata tak boleh buka dah. Mata tak boleh buka dah. Tapi dia sedar. Akal dia molek. Ada kan? Dia buka, lepas tu dia pejam. Dia buka kejap, dia pejam. Ada. Macam mana dengan akal dia? Akal dia sedar, molek. Mana kalau kebetulan kemudian tu dia Tuhan beri sihat kembali, makna orang cakap apa-apa pun kiri kanan dia dengar suti-suti. Kalau cakap nak bagi saka, kawan itu hidup semula, mengamuk kawan tu. Mentah-mentah lah nampak macam nak mati dah. Mata tak boleh nak angkat dah. Dia bincang berharta contoh. Tu segur semula. Kalau tu pakai mati dah tak apalah. Kalau tu segur semula kok, boleh tengok anak mana hok kelong. Pandak kelong. Okey ayu mana? Kelong tau. Kelong apa? Kelong ni tamuk lah tau. Tamuk. Kelong. Kan duk jenis kelong tu kan. Tu dia nak, ni dia nak. Kalau kira kelong ni payah. Payah nak ada tolak angsu. Dia tak ambil sikit pun kurang hak dia. Tapi kalau lebih hak dia dah senyap je. Kalau kurang hak dia kau, tu jenis kelong. Bukan kerlong, jangan eja kerlong. Tu bahasa benda kerlong. Kelong. Jadi dengar orang cakap, dia dengar suti-suti. Dia faham, dia ingat. Tapi tak boleh buka mata dah. Mana nak isyak dengan mata, buka mata masa takbir, masa baca Fatihah buka mata, masa rakaat pejam lah. Tidak buka mata, tak boleh nak buka dah. Tu lemah daripada isyarat dan kelopak mata. Maka hendaklah dilakukan sekalian perbuatan semua itu dengan hati jua. Inilah dilakukan sekian perbuatan semayang dengan hati. Maka hendaklah dilakukan sekian perbuatan semayang itu dengan hatinya jua. Inilah dilakukan sekian perbuatan dengan hati ni sehingga lemah. Apa dia sehingga lemah? Sehabis-habis lemah. Sehabis-habis lemah. Lesu sangat dah. Mana kalau kita kata adat kata tu tak ada dah lah. Adat kata lah. Maknanya mata pun tak boleh nak buka dah. Ada orang tapi baca dia boleh, tapi dia tak boleh, dia macam letih sangat. Mata tak boleh buka. Maka hendaklah, wajiblah dilakukan sekian perbuatan semasa dengan hati. Perbuatannya bacaan dengan lidah. Perbuatan dengan hati. Bacaan dengan lidah, takbir dengan lidah, baca Fatihah, tasyahud akhir, selawat, salam dengan lidah. Lidah pun tak boleh nak baca dah. Barulah dia baca dalam hati. Permulaannya memperlakukan sekalian perbuatan. Mana apa ni? Ingat di hati sekarang sedang melentang untuk membaca Fatihah. Ingat ni. Lepas tu ingat di hati sekarang sedang rokok. Ingat di hati sekarang sedang iktidal. Hak bacaan tu dengan mulut. Faham tak ni? Dia mata rapat, dia pun baca Fatihah habis, Allahu Akbar. Dia pun ingat hati dia sedang rokok. Dia pun bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau boleh baca dengan lidah. Lidah pun tak boleh keluar suara dah. Barulah baca dengan hati. Hak tadi hati kena ingat sekarang sedang melentang untuk baca Fatihah. Berdiri, duduk, melentang. Kemudian kena ingat sekarang sedang rokok. Kemudian iktidal. Sekarang sedang perbuatnya adalah rukun sujud.
Sekarang sedang duduk antara sujud tu maknanya melentang lah kalau kau asal dia. Gitu je. Mana ingat perbuatan semayang. Bacaan dengan lidah. Bacaan dengan lidah. Lidah tak nak baca, barulah baca dengan hati. Takbir dengan hati, baca Fatihah dengan hati, bacaan sunat pun baca dengan hati. Maka tiada gugur wajib sembahyang. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripada seseorang sekali-kali selama ada akalnya itu maujud. Selama-lama ada akalnya, akal seseorang itu maujud. Apa dia maujud? Adalah. Selagi akal dia sedar, selagi itulah kekal kewajipan sembahyang. Walaupun mata tak boleh buka dah sekalipun, selagi berakal. Mata tak boleh buka, tinggal kulit, tinggal tulang contohnya. Tapi akal disedar, tidak gugur kewajipan sembahyang sekali-kali. Walaupun sehabis-habis sakit sekalipun, selagi akal sedar. Selagi akal sedar. Oh ni hak sakit, hak ni. Hak uzur gini. Sama juga. Sedang beranak, sehabis-habis sakit. Sedang keluar kepala anak, sehabis-habis sakit. Masuk waktu, wajib kena solat sebab akal dia masih lagi sedar. Solat melentang masa beranak tu nah. Boleh bacalah Allahu Akbar, lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu sakitan sangat, terkeluar jeritang di mulut. Tak atas semayang, sebab bukan sengaja. Lepas tu Allahu Akbar, baca tasbih dalam rokok. Lepas tu dia wuduk. Wuduk ke, suci dan najis ke, menutupi aurah ke, menghadap kiblah ke, itu syarat sah semayang yang wajib disempurnakan jika kuasa. Sedang beranak ni tak kuasa dah nak berwuduk, tak kuasa dah nak basuh najis, tak kuasa dah nak menutupi aurah, kekal kewajipan semayang selagi akal maujud. Itu kata tu, jangan balik cerita ke bini rumah, disuruh lelaki dia beranak pula kan. Allah, lepas tu keluar apa darah tu najis. Dia hak tu tidak menggugurkan kewajipan semayang. Sakit nak mati, nak mati itulah semayang menghadap Tuhan. Mati sedang beranak, mati dalam semayang, setinggi-tinggi kedudukan dalam agama. Kan? Darah yang keluar itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Kekal kewajipan semayang. Jangan lupalah dahulu saya sudah bicara, melainkan mazhab Maliki, darah yang keluar bersama dengan anak, darah nifas, gugur kewajipan semayang, bukan kerana beranak sakit, bukan kerana sakit beranak, kerana darah nifas. Dak beranak lagi, anak dak keluar lagi, sakit dah ni, darah keluar dah ni, bukan darah nifas lagi mazhab Maliki, mereka mazhab Hambali. Darah yang keluar sebelum beranak, kerana nak beranak dia panggil darah nifas dah, maka gugur nifas semayang, bukan kerana dia sakit, kerana nifas. Sakit sehabis-habis sakit, selagi akal maujud, selagi akal ada, selagi akal sedar, kekal kewajipan sembahyang. Mula-mula cerita hok ni. Gelisah kau perempuan nak marah. Metang-metang ustaz orang lelaki
tak rasa sakit beranak, sakit sampai sakit, kekal kewajipan semayang. Itu saya contoh tu, orang sakit gaut. Dulu saya kata perempuan tak ada komunitas perempuan pun ada. Mana sakit beranak dengan sakit gaut, sama sakit lah kita kata. Tapi sakit beranak ni mudah sekejap je. Payah tu mungkin banyak, mungkin sehari mungkin tau, wallahualam lah. Tapi orang sakit gaut ni sakit sentiasa, sehabis-habis sakit. Orang lelaki boleh jerit, boleh menangis. Sakitnya seolah-olah macam kalau kena kain di tempat sakit tu macam kena pisah. Sehabis-habis sakit, selagi akal mawujud sedar, kekal kewajipan sembahyang. Tapi orang gaut ni mudah lah, nampak lah dah dia boleh orang boleh tolong ambil sembahyang. Orang sakit tu sakit lah. Dalam sembahyang keluarlah suara kesakitan, bukan sengaja, tak membatalkan teruskan sembahyang. Sama lah. Tapi orang beranak ni wuduk tak boleh nak ambil dah, najis tak boleh nak basuh dah, aurah tak boleh nak tutup dah, kiblah tak boleh nak betul dah. Tapi sakit sehabis-habis sakit sekalipun, selagi akal mawujud sedar, kekal kewajipan sembahyang. Sebab mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, darah nipah bermula selepas habis keluar anak. Habis keluar anak sekalian, ada darah, boleh panggil darah nipah. Darah nipah tu menggugurkan kewajipan sembahyang. Sebab orang perempuan selagi berakal, selagi suci hid dan nipah. Hilang akal, mari hid, mari nipah, barulah gugur kewajipan sembahyang. Kita orang lelaki ni selagi berakal, sehabis-habis sakit, lesu dah, mata pun tak nak buka dah, kekal kewajipan sembahyang. Bukan setakat lesu, tak nak buka mata, dengan sakit pula. Yang ada ni, ada orang tu dia lesu, tak bermaya, mata tak boleh buka. Ada orang ni bukan lesu saja, sakit pula. Sakit. Tadi gaut tadi sakit sangat-sangat. Tu mungkinlah semayang duduk ke. Tu tengok pada tahap dia lah. Tapi makna mata boleh buka. Ni mata tak boleh buka, sakit pula. Akal sedar ke tak? Akal sedar, kekal kewajipan sembahyang, memperlakukan perbuatan sebanding dengan hati, baca dengan lidah jikalau boleh baca. Kalau baca dengan lidah pun tak boleh, baca dengan hati. Kewajipan sembahyang tidak gugur daripadanya sekali-kali, selama-lama ada akalnya itu maujud. Ni sakit sikit tak semayang, pening sikit tak semayang, mutah tak semayang, sakit perut tak semayang, hak tu tak semayang, hak ni tak semayang. Boleh tengok dia di hospital lah, yang mana nak semayang, yang mana nak dok. Sekarang Wallahualam. Kalau dulu dalam satu ceramah JAKIM tu, di hospital orang Islam kita 95% tidak solat. Ada satu cerita tu, dia kata dalam waktu 20 orang, dia seorang je semayang. Kalau seorang daripada 20 orang semayang, tu dia panggil apa tu? 5% je semayang. Seorang daripada 20, bukan 5%. Kena buka telefon nak tu. Nak buka telefon selalu ni. Seorang daripada 20 orang, satu waktu 20 orang, seorang semayang. Bukan 5%. Berarti 19 orang tu 95% dok semayang. Hak Jakin kata tu betul. Dan ada waktu pula tak ada seorang semayang. Ni boleh berlaku. Gimana? Sakit tu bagai-bagai sakit. Hak ringan budak semayang. Hak sakit berat selagi ni akal sedar dah sedar, kekal kewajipan sembahyang
tiang agama. Bayangkan siapa ke ni lemah sangat, lesu sangat, tak bermaya sangat, mata pun tak boleh nak buka, kekal kewajipan sembahyang. Jadi asalnya rokok su isyarat dengan badan, kepala, mata. Mata tak boleh nak buka dah. Memperlakukan solat dengan hati. Ni kita ambil ilmu ni molek. Honing ni mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hambali. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Lemah isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata. Lemah isyarat dengan mata, semayang dengan hati. Mana hati ni bukan niat saja. Yang saya faham ni. Semayang dengan hati. Masuk zuhur dah? Masuk dah. Saja aku semayang betul zuhur 4 rakaat kerana Allah. Sudah dah. Niat dah. Itu bukan semayang dengan hati, itu niat. Ni memperlakukan semayang dengan hati. Ni sedang berdiri rokok, iktidal, sujud. Lepas tu hati pula membaca, kalau tak boleh baca dengan lidah. Mana lama jugalah nak wisudah 4 rakaat tu. Bukan semayang dengan hati. Mai dah. Niat dah. Niat mai zuhur 4 rakaat. Itu niat. Ni memperlakukan solat dengan hati. Lama jugalah 4 rakaat tu. Jadi hak ni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ni ilmu ni kena ingatlah. Mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki hanya setakat isyarat dengan kepala. Kepala sudah tidak boleh digerakkan daripada bantal, gugur kewajipan sembahyang. Mazhab Maliki Hanafi tidak ada isyarat dengan mata untuk rokok dan sujud, dan tidak ada memperlakukan sembahyang dengan hati. Lepas ada kepala, mata, kemudian memperlakukan seorang hati. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Isyarat dengan kepala, dengan mata, dengan memperlakukan sembahyang dengan hati. Adapun mazhab Hanafi Maliki, isyarat dengan kepala, itu last, terakhir. Jadi terlentang tu, kepala tak boleh nak angkat dah, tangan pun tak boleh nak angkat dah. Semua orang buat belaka. Mana apa ni, lemah, lesu, tak bermain sangat dah. Mata boleh celek, mata boleh celek. Kepala tak boleh nak angkat untuk rokok dan sujud. Gugur kewajipan sembahyang. Tidak ada isyarat dengan mata, dan tidak ada memperlakukan solat dengan hati. Mazhab Hanafi Maliki, gugur kewajipan sembahyang. Cuma beza sikitnya, mazhab Hanafi tok semayang tadi tu tiba-tiba segar balik, kemudian dia kena qada hak tok semayang masa tak boleh nak angkat kepala. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dah. Kemudian hak tadi tu nazak dah kena mati dah, kemudian dia gagah semula, tak ada kena qada. Itu mazhab Maliki. Dan pandangan mazhab Hanafi Maliki ni memang dalam kitab-kitab hak lebih besar memang dinyatakan. Bukan kitab Arab saja, kitab Jawi pun dinyatakan, termasuk kitab Bertutulab. Kitab Bertutulab karangan Syekh Al-Fatani pun sama. Kalau cetakan saya ditulis di sini 113. Tapi cetakan yang berbeza lah, kalau dah kena 113 pun dekat-dekat je lah. Bertutulab 113. Dia membicarakan mazhab Hanafi Maliki apabila lemah daripada isyarat dengan kepala, dia tidak ada isyarat dengan mata, gugur kewajipan sembahyang. Bapanya isyarat dengan mata lagi mudah. Betul,
isyarat dengan mata lagi mudah. Pejam mata, isyarat berokong, tidak buka mata, sujud pejam mata, memang lagi mudah. Mudah bagi orang semayang tu. Bagi orang nak tolong, nak tolong ni, tolong ni, tolong wuduk. Tolong wuduk mudah. Tolong istinja, tolong bersihkan najis. Lepas tu macam mana? Payahlah orang nak nolong ni. Jadi dah nampak lesu sangat dah. Kepala tak boleh angkat, dia bantal dah. Semua orang kena buat belakang dah, tangan pun tak boleh angkat. Maka tak payah semayang lah. Daripada semayang ni senang sikit pada penjaga. Orang yang terlantar tak boleh angkat kepala untuk rokok, pejam mata, lagi senang. Sebab orang yang uzur ni, orang sakit ni, lagi sakit lagi mudah semayang, lagi sakit lagi mudah semayang. Berdiri, duduk tak? Kalau berdiri tak boleh, duduk lah. Sedap duduk kan. Kalau kita semayang fardu ni, berdiri tak dihukum, semayang duduk dah. Kena duduk pun tak boleh dah. Mengiring, lagi senang. Mengiring tak boleh dah. Melentang atas belakang, lagi senang. Rokok, angkat kepala, tak boleh. Pejam mata, lagi senang. Mata tak boleh buka dah, tak boleh pejam selek mata dah. Semayang dengan hati, lagi senang. Ada ni. Orang ni lagi sakit, lagi senang semayang. Nak mayang guana kita sakit, sakitlah lagi mudah semayang. Duduk, mengiring, melentang. Payah, tak ada payah. Hak payah siapa? Orang jaga payah. Tak kena tolong. Orang jaga payah. Tapi setakat saya jumpa lah. Tak pernah lagi jumpa dengan orang jaga anak menantu yang tak mau tolong semayang. Anak menantu nak tolong sangat, tu semayang. Orang tu tak mau. Aku sakit, dia kata. Jadi dia kata dia sakit. Nak mayang warna sakit. Mayang warna apa? Sakit dah lagi semayang. Nak mati dah. Segar semayang berjumpa di masjid. Sakit dah semayang. Mana-mana tinggal semayang. Nak mati dah tinggal semayang. Kalau mazhab Mali, murtad dah tinggal semayang tu. Dia tinggal semayang ni sakit, murtad. Hak Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggal semayang dengan sengaja, maka kafir dah orang ni, murtad. Itu Zuhyadi ni murtad. Nabi kata, bahawa siapa tinggal semayang dengan sengaja, muta'ammidan, kadang sengaja. Mazhab Mali kata, sengaja termasuk pada masa sakit. Sengaja dia panggil. Kalau jumpa waktu gini, tahu sama apa? Sakit. Nak murtad ke? Nak kafir? Murtad no, mazhab Hambali. Tapi dia molek tu. Nanti saya kata, molek di kati hospital tulis. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Terjemah. Barang siapa tinggal sembahyang sengaja, termasuk jika sakit, maka kafir. Hok kafir tu lang gitu. Kafir tegang-tegang. Masuk hospital, hok lambat lagi nak mati dah. Dekat apa nak mati gitu. Nampak lak kafir dengan lapu, bakal mati lah. Dah tak mau semayang. Tak pernah jumpa lagi anak menantu yang tak mau tolong semayang. Allah mak ni nak semayang. Nak mayang kita sibuk mak tak payah mayang. Tak pernah jumpa lagi. Hak jumpa ni anak cakap sepatah dia marah dah. Harus semayang atau ada. Kalau dia agak malu tanya semayang, dia pejam mata buat tidur. Ada lah. Ayah haji semayang Jumaat 5 waktu. Dia duduk anak menantu, anak perempuan. Anak perempuan ni dia je. Kalau menantu tu dia, dah segang lah menantu ni, bukan anak dia. Menantu ni pergi surah. Balik je, dia duduk nak TV ni tu. Masuk dalam bilik. Ayah haji masa belum tu berjumpa dengan waktu. Menantu ni balik. Tanya anak dia, mana Tok Kim? Ayah bunyi mutu ayah dia masuk bilik. Penimpan dia tu. Jadi anak puan dia tak heran. Cucu dia tak heran. Menantu ni dia malu sikit lah. Menantu ada ni duduk menantu kan, menantu atau gimana-mana kan. Lepas tu menantu pun buka pintu. Ayah, mana ayah?
pening kepala. Dia pun pejam mata. Tadi tengok TV. Dah menatu pun orang tua kan, dah dia buat degil gitu, setakat beritahu je lah. Lama lewat dah ni, orang dah tahu je. Kat tu je lah. Kalau ikut sepatutnya, akak dia letak tepi jalan mana-mana pun. Kalau ikut sepatutlah, dah orang kafir dah, orang murtad dah mazhab Hambali. Tak sudah bela-bela lah. Tapi tak boleh sebab dia orang tua kita. Kita ada kewajipan dengan mereka. Ni hak tinggal semayang, orang tua kafir pun kita ada tanggungjawab. Orang tua hak kafir pun, anak masuk Islam pun dia ada tanggungjawab. Ni orang tua hak tak semayang, lagi dia tanggungjawab. Mana kalau kira dengar kesalahan tak semayang tu, kira-kira gak bubuh tepi jalan dah kalau kira-kira. Tapi syarak tak benarkan buat gitu. Jangan salah faham. Tak mau semayang. Walau sebenarnya yang susah penjaga. Hak ni penjaga. Kalau kata orang uzur ni tak boleh nak angkat kepala dah, pakai dak semayang lah. Lepas tu macam mana mak ni, mak baca Quran sudah, mak selawat, mak berzikir sudah lah. Ayah mayalah mak pakai mazhab Hanafi Maliki, mak tak haji dah semayang sebab kepala tak boleh angkat dah daripada bantal. Untuk isyarat pada rokok dah sujud, dah tangan pun tak boleh nak angkat dah. Mana suruh dia baca Quran lah, suruh dia berselawat. Mana dia ingat sikit lah. Sebab kalau tak semayang, dia ingat sikit. Bak ambil wudu, bak istinja tu lah. Bak istinja. Ada gitu. Bak ada orang tu dia jaga orang uzur. Muda lagi lah. Anak dia, tak silap dia cerita, umur 40-an dah. 40-an. Jadi dia sakit macam mana, daripada muda tu dia sakit. Perempuan. Jadi masalah lah dengan kalau mari hik bermasalah. Ada ni. Sekarang ni dia kata memanglah kepala pun tak boleh angkat dah. Nak bicara bab hik, nak bicara bab mandi wajib ni lah, nak meratakan air di tempat-tempat sulit kemaluan tu. Dan macam mana hak pesakit anak dia sebab umur dalam 30-40-an hak pesakit ni. Ataupun mungkin isteri dia pasal tak pandai dia tanya masalah. Mungkin isteri ko umur 40-an. Kepala boleh angkat dah daripada bantal, memang tak boleh dah lesu dah, tangan tak boleh angkat dah. Pakai dok semayang lah kata. Tak kira hik-hik lah, pakai dok semayang. Pakai mazhab Hanafi Maliki. Sebab mungkinlah isteri dia mungkin. Baik tanya tu tak bunyi macam suara tua. Perempuan yang sakit nombor 40-an. Mungkin isteri lah. Mana bertambah berat, mana sekarang bertambah berat. Semayang lah susahnya dia kata nak buat mana ada kesusahan jugalah. Kalau kepala tak boleh angkat daripada bantal, pakai gugur kewajipan semayang mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dengan Hambali isyarat dengan mata. Tak kuasa memperlakukan solat dengan hati. Ada dua peringkat lagi. Mazhab Hanafi Maliki tak ada dua tu. Dengan mata tak ada, dengan hati tak ada. Hanya last kali adalah isyarat dengan kepala untuk rokok dan sujud. Tiba kepala tak boleh angkat, mazhab Hanafi Maliki gugur kewajipan sembahyang. Jadi ringan kepada orang yang jaga. Ilmu ni kena ingat lah. Sebab kadang-kadang orang tua lah biasanya dia lesu tu, tapi umur dia panjang. Mana segala-gala orang memang tangan pun tak boleh angkat, tak usah kata kepala. Maka tak apalah, tak semayang, baca Quran, selawat, berzikir je. Gitu je. Dah kita ni dak ni. Selagi berakal, wajib kena solat. Tak kuasa dengan kepala, dengan mata. Tak kuasa dengan mata, dengan hati. Kita pergi sikit lagi. Inilah hak solat berdiri ni. Hal semayang fardu, berdiri menjadi rukun, lemah barulah duduk. Ini pada semayang fardu. Adapun semayang sunat, maka harus padanya pada semayang sunat duduk serta kuasa berdiri, dan harus berbaring. Berbaring bukan melentang, mengiring serta kuasa duduk. Harus berbaring, harus mengiring, bukan kata serta kuasa duduk, bahkan serta kuasa berdiri sekalipun harus semayang mengiring. Kalau semayang sunat, dia kuasa gagah berdiri,
Bukan kata harus main duduk, bukan harus mayang mengiring. Berbaring dengan bahawa berbaring atas lambung, mengiring. Dia kuasa berdiri, dia semai duduk. Main sunat boleh. Dia kuasa berdiri, dia semai mengiring, boleh. Tapi kalau semayang duduk dan kuasa, Nabi kata falahu nisfu ajr qaim, dia boleh pahala separuh semai berdiri. Tapi kalau dia semayang mengiring dan keadaan dia kuasa berdiri, maka bagi dia separuh pahala semayang duduk. Tetapi bagi orang yang kuasa tadi, tidak ada semai sunat melentang atas belakang, tidak ada. Dia main sunat, dia gagah ni, duduk boleh pahala setengah, mengiring boleh pahala 1/4. Orang kuasa tadi ni nak semai sunat melentang atas belakang, tidak ada. Melainkan orang sakit, dia sakit terlantar melentang atas belakang, dia boleh semai sunat melentang atas belakang. Hak ni hak gagah ni. Jadi orang kuasa berdiri menjadi rukun pada semai fardu. Pada semai sunat, walaupun dia kuasa berdiri bukan dia rukun, harus semai duduk dan harus semai mengiring. Dan kerana dia kuasa berdiri itu pada semayang sunat. Jadi berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Adapun berdiri tidak menjadi rukun pada sembahyang sunat walaupun dia kuasa berdiri sekalipun. Selesai bicara berkaitan dengan rukun yang ketiga, rukun qiyam. Faslun, bermula membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Nak pergi pula pada rukun yang keempat. Ada 10 syarat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.